الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung. Seperti biasa, kuliah harian kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad bercerita. Muka surat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Unta Nabi Saleh alaihi salam disembelih. An Jabirin radhiyallahu anhu qala لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أحمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل. وقيل من هو يا رسول الله؟ قال هو أبو رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. Artinya daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kawasan Al-Hijr, perkampungan kaum Thamud, baginda bersabda, janganlah kamu mencabar Tuhan dengan meminta-minta bukti kekuasaan Allah. Sesungguhnya kaum Nabi Saleh pernah melakukannya. Unta Nabi Saleh alaihi salam berjalan menggunakan lorong ini dan pulang melalui jalan ini. Kemudian mereka menderhakai arahan Tuhan. Lalu mereka menyembelihnya. Unta itu meminum air pada satu hari dan mereka pula meminum susunya. Mereka meminum susunya pada hari itu, hari lain. Satu hari unta ni minum air, esoknya unta tu, hari yang unta minum air, mereka minum susu unta. Lagi saya hurai insya-Allah. Pembahagian catuan air secara bergilir-gilir. Kemudian mereka menyembelihnya. Maka Allah membinasakan kesemua mereka yang berada di langit dengan satu jeritan yang kuat dan memekikkan. Kecuali hanya seorang lelaki dari kalangan mereka yang terselamat
kerana berada di tanah haram. Sahabat bertanya, siapakah lelaki itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki itu ialah Abu Righal. Tetapi setelah dia keluar dari tanah haram, dia terus dibinasakan dengan azab seperti kaumnya yang lain juga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Apa yang kita cerita ni ialah hadis di mana diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia bersama-sama Nabi dalam satu perjalanan. Perjalanan daripada Madinah nak pi ke Tabuk. Tabuk ni peperangan dengan Rom, dengan bangsa Rom beragama Kristian. Peperangan terakhir dalam hidup Nabi SAW. Ada ancaman daripada orang Kristian, tentera Rom daripada Syam, daripada Syria, daripada Jordan. Mereka nak masuk Madinah, mereka nak hancurkan kerajaan Madinah. Perang Tabuk ni dekat-dekat Nabi nak wafat dah. Perang akhir, perang last. Berlaku musim panas. Nabi kerahkan orang-orang lelaki, anak-anak muda, semua wajib pergi perang Tabuk kerana memerlukan jumlah yang ramai sebab nak lawan tentera Rom dengan kekuatan, ketenteraan, persenjataan dan jumlah yang sangat banyak. Ini perang Tabuk. Jadi dari Madinah nak pergi Tabuk. Tabuk ni berada di utara Madinah, hala ke Jordan. Lebih kurang jaraknya 600 atau 700 km dari Madinah. Bila nak pergi Tabuk tu, dalam perjalanan tu, mereka akan jumpa perkampungan Yahudi yang namanya Khaybar. Perang Khaybar juga berlaku dalam sejarah hidup Nabi tahun ke-7. Itu lepas dah. Jadi, dari Madinah nak pergi ke arah Jordan, mereka akan lalu Khaybar, perkampungan Yahudi yang telah pun Nabi usir mereka keluar pada tahun ke-7, perang Khaybar. Kemudian perjalanan tu terus lagi, baru jumpa Al-Hijr. Hijr ni duduk tengah-tengah, Madinah ke Tabuk, Hijr ni duduk tengah-tengah. Lebih kurang dalam 350 km dari Madinah. Hijr. Yang sekarang ini dikenali dengan nama Madain Saleh ataupun dipanggil juga Al-Ula. Al-Ula. Dan kalau atas lagi dekat-dekat Jordan sana, ada lagi bangunan-bangunan yang tersergam indah, bukit yang dipahat, namanya Al-Petra. Itu dekat Jordan dah. Petra duduk dalam Jordan. Petra ni pun sebahagian ahli sejarah ada yang kata dia juga perkampungan Thamud, ada yang kata Asin. Itu Al-Petra di Jordan. Siapa yang biasa melancong ke tempat-tempat ni, dia boleh nampak lah betapa cantiknya bukit-bukit yang dipahat menjadi istana, tersergam indah. Buat daripada bukit, dia pahat bukit. Baik. Penduduk di tempat yang kita nak cerita ni, Madain Saleh, mereka dipanggil Ashabul Hijr. Tempat tu nama Hijr sekarang dipanggil Madain Saleh ataupun Al-Ula. Begitu. Di situlah kaum Thamud, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah ulang cerita Thamud ni 26 kali dalam Al-Quran. Betapa pentingnya untuk kita tahu maklumat-maklumat berkaitan kaum ni. Kaum ni mereka ada kepandaian. Tanhituna minal jibali buyutan. Mereka buat rumah. Mereka pahat bukit jadi rumah mereka dalam bukit. Bahkan mereka juga membina istana-istana yang hebat di gunung-gunung, di bukit-bukit, di atas bukit. Kita boleh tengok kalau dalam Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 149. Surah Asy-Syu'ara ayat 149. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. Dan kamu memahat bukit bukau, buyutan, yang kemudiannya jadi rumah kamu. Farihin. Farihin ni ada dua cara baca. Yang pertama dengan panjang, farihin. Qiraat yang kedua fa pendek, farihin. Begitu. Qiraat yang kita duk baca ni, fa tu panjang dua harakat. Farihin. Farihin ni makna apa? Maknanya mereka ni hadhiqin, cerdik, bijak dalam bidang seni bina, architecture. Farihin maknanya hadhiqin. Hadhiqin, bijak. Selain daripada bijak, mahirin, tu makna fahirin. Mahirin, mereka mahir dalam seni bina. Dia juga membawa makna mutqinin, tekun. Farihin makna mutqinin, halus, tekun, cantik, seni. Itu makna. Kamu memahat bukit bukau menjadi rumah farihin, di mana kamu ni cerdik, mahir dan penuh dengan kesenian, kecantikan. Itu kalau qiraat yang baca fa dua harakat. Ada qiraat yang baca fa tu pendek, farihin. Farihin ni pula membawa makna mutakabbirin. Kamu pahat bukit jadi rumah dengan niat kamu farihin, fa pendek. Mutakabbirin, niat nak sombong, nak besar diri, nak belagak. Asyirin, jahat. Batirin, dan sombong lah, besar diri. Mutakabbirin lah. Jadi memang pun mereka ni Allah Ta'ala boleh baca dua-dua qiraat. Farihin boleh, farihin boleh. Allah memuji kepandaian mereka dan Allah juga mengeji mereka guna pandai mereka ni untuk rasa hebat, rasa kuat. Bila cerdik ni dia jadi takabur. Orang akan jadi takabur ni bila dia rasa dia lebih. Dia rasa dia pandai, dia rasa dia kaya, dia rasa dia banyak pengaruh. Maka timbullah kesombongan. Farihin, mutakabbirin, takabur. Baik, jadi hadis ni sababul wurudnya, latar belakang hadis ni, Nabi SAW dari Madinah nak ke Tabuk. Jadi singgah, sahabat berhenti di tengah perjalanan, katalah 800 meter nak pergi Tabuk. Jadi 400 meter mereka berhenti di Madain Saleh. Saya pun tak pernah sampai lagi. Tu tengoklah Google Image, memang cantik lah bukit bukau dia. Boleh tak kita pergi? Kalau ada rezeki, kita boleh pergi ziarah melawat kawasan bersejarah. Bukit yang jadi rumah, bukit yang jadi istana. Tapi kita tak boleh pergi berseronok-seronok. Ini kena ingat. Fiqh melawat, melancung ke tempat-tempat yang dibinasakan Allah. Atau bahasa yang agak kasar, melancung ke tempat-tempat sial yang pernah menerima azab Allah. Apa perlu kita faham? Kita nak pi tu boleh, tapi jangan pi berseronok, bergelak, ketawa, syok. Kita pi, niat kita nak ambil pengajaran, nak tengok tempat tu, dan supaya kita balik tu kita insaf. Bukan kita pi seronok-seronok macam tu, gelak, ketawa, nak tangkap gambar mungkin bolehlah, gambar kenangan. Kalau kita pi berseronok, masuk kawasan tu enjoy, yang tu tak boleh. Tak boleh. Macam orang pi di Jordan ada Laut Mati. Laut Mati tu kawasan kaum Lut yang mengamalkan liwat, homoseks. Allah Ta'ala turunkan azab, jadilah safilaha. Bumi tu Allah kalih, Allah terap. Bahagian bawah jadi atas. Hak atas turun bawah, jadi laut mati lah. Laut mati. Kalau kita pi rendam kaki, berseronok, tangkap gambar pun gelak-gelak, senyum-senyum, buat gaya macam-macam, tak boleh. Lebih baik jangan pi. Kerana ditakuti kita juga akan diazab oleh Allah. Kerana pi tempat azab, seronok-seronok, takut azab Allah turun. Tapi untuk insaf tak apa. Jadi kita pi Aceh, Aceh kena tsunami, boleh pi tengok
Duduk kapal duduk atas bumbung, atas kilang. Kapal duduk dalam laut tu, kapal besi, berat. Allah Ta'ala angkat tu, duduk atas bumbung. Bumbung kilang kalau tak silap saya, seketui. Tapi tengok Allah, hebatnya engkau ya Allah. Allah bagi hancur. Dan Allah juga mengekalkan ada masjid yang duduk tepi pantai, tapi masjid tu tak roboh. Letak sikit-sikit je. Ayak tu dikatakan penduduk sana cerita, ayak tu dia mai ikut masjid tu dia pusing. Ayak tu patutnya masuk dalam masjid, patutnya tenggelam masjid. Tsunami kan. Tapi ayak tu dia pergi kat masjid dia pusing. Sampai orang yang duduk dalam masjid selamat. Lepas pada tu, kampung tu orang semayang berjemaah. Dulu orang malas-malas semayang, orang faham. Kalau jadi apa-apa, tempat kita nak selamat ialah masuk masjid, duduk dalam masjid, berlindung dalam masjid. Masjid rumah Allah. Allah boleh hancurkan dan Allah boleh jaga tinggal masjid tu tak jadi apa-apa. Subhanallah, kuasa Allah. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut cerita kaum Thamud. Thamud ni, dia membawa makna qalil. Sebab mereka duduk situ, ayak kurang. Ayak sikit. Tempat yang payah nak dapat ayak. Mereka nak dapat ayak, tak ada sungai apa semua, tak ada ni. Kemudahan-kemudahan ni tak ada. Mereka terpaksa gali. Nak dapat ayak, kena gali. Mereka buat bar telaga yang banyak. Banyaklah telaga yang mereka korek. Begitu. Dan mereka ni pandai tapi sembah berhala, kafir. Mereka pernah minta satu tanda kalau betul Saleh ni Nabi. Kalau betul Saleh ni Nabi, mereka ugut dia, mereka minta cabar dia. Tunjukkan bukti. Tunjuk bukti. Maka Nabi Saleh tanya, hampa nak bukti apa lagi? Hampa nak bukti apa? Mereka kata, kami nak tengok seekor unta betina yang ajaib. Kami nak seekor unta betina ajaib yang tak ada mak, tak ada ayah. Kalau betul Allah tu Tuhan, dia boleh cipta naqah, unta betina yang pelik, tak ada mak, tak ada ayah. Macam Nabi Adam lah. Tak ada mak, tak ada ayah. Dikatakan dia petunjuk satu bukit. Bukit tu ada lubang, gua. Mereka kata kami mau sekok anak unta keluar daripada lubang gua bukit tu. Unta ni keluar mai, dia tak ada mak, tak ada ayah. Mak ayah dia bukit lah. Kira dia anak bukit lah. Orang Kedah kan ada istana anak bukit. Seri Mentalun anak bukit kan. Ni cerita anak bukit. Anak bukit. Mereka kata gua bukit tu ada lubang gua tu. Minta daripada lubang tu, kalau betul Allah Tuhan, kalau betul hang ni Rasul, mau keluar sekok unta betina, dia tak ada mak, tak ada ayah. Tiba-tiba dia hidup. Allah boleh buat. Ini nama mukjizat. Mukjizat ni selalu ada orang cabang. Untuk membuktikan kata itu Rasul, Allah bagi. Cabang sangat. Keluar mai sekok anak unta. Mukjizat ni seolah-olah, kata ulama tauhid, seolah-olah yang kata mukjizat ni Allah berfirman, seolah-olah ayat dia macam ni. Sadaqa abdi. Hambaku bercakap benar. Dia memang Nabi, dia memang Rasul. Saleh ni sadaqa abdi. Dia cakap betul, dia tak tipu. Fima yuballighu anni. Ajaran yang dia sampaikan tu memang mai daripada aku. Itu makna mukjizat. Mukjizat seolah-olah Allah berfirman, sadaqa abdi fima yuballighu anni. Hambaku cakap betul, dia Nabi betul, dia Rasul betul, sadaqah. Betul dia tak bohong. Fima yuballighu anni. Ajaran yang dia sampaikan tu memang dari aku. Buktinya apa? Hampa cabar dia nak unta betina, aku bagi. Allah boleh buat. Nabi Adam tak ada mak, tak ada ayah. Nabi Isa tak ada ayah ya. Unta ni dia macam Nabi Adam, tak ada mak, tak ada ayah. Dia anak bukit. Tu saya lah nak bagi mudah faham. Dia apa? Anak bukit. Keluar mai ketui sekor. Dan unta ni besar daripada unta lain. Sehari-hari dia pembesaran dia tu pelik. Besar tak tahulah besar mana. Tak macam unta lain. Dia besar, dia gemuk. Gemuk gedempon besar. Dan Allah Ta'ala perintahkan
kena buat giliran. Ni pakai ada telaga, unta ni kalau hari dia minum, orang jangan pergi ambil air. Bagi dia sekok lah. Contoh hari Isnin dia minum air. Manusia tak boleh bawa tong, bawa timba, duk pergi cedok air telaga. Biar unta ni minum hari Isnin. Hampa nak minum, Selasa esok, hampa pergi ambil air. Ambil banyak-banyak. Ambil spare untuk 2 hari. Ambil spare untuk 2 hari. Contoh kemarin Ahad. Manusia akan ambil air siap-siap untuk Ahad dan Isnin. Pasal Isnin hari ni, giliak unta minum. Dia akan pergi sedut air telaga. Macam mana dia minum, saya pun tak tahu. Mungkin leher dia panjang, dia boleh masuk. Isap air telaga ni, isap air telaga ni, isap air telaga ni. Sampai kering. Tapi esok Allah Ta'ala punya kuasa, Allah bagi air penuh balik. Jadi jangan duk berebut. Hari unta jangan duk berebut nak pergi ambil air hari tu. Tak boleh. Hari unta aja minum. Nabi Saleh pun tak pergi kacau dia, tak pergi ganggu dia. Biar dia sedut air telaga-telaga yang ada tu. Faham tak? Disebut qismatun syirbun ma'lum. Kena buat giliran, giliak minum yang sudah dimaklumi. Jadi Nabi Saleh buat giliak sari. Isnin giliak unta, Selasa giliak manusia. Rabu giliak unta, Khamis giliak manusia. Khamis apa? Jumaat giliak unta, apa tu? Sabtu giliak manusia. Macam tu. Benda ni disebut dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak rujuk, boleh tengok dalam Al-Quranul Karim. Nabi Saleh cakap apa? Mana dia saya tanda tadi? Surah Al-A'raf ayat 37. Tengok surah Al-A'raf ayat 37. Ada Quran kan, kena ready lah. Quran kena ada. Kita baca hadis, kita nak faham Quran, baru faham cerita. Boleh faham kalamullah. Surah Al-A'raf ayat 37. Nabi Saleh kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala. Telah berkata Saleh. Nabi Saleh qala tu. Nabi Saleh kata, ya qaumi i'budullah. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Hampa janji kalau aku boleh tunjuk satu magic, satu benda luar biasa, unta tanpa ibu, tanpa ayah, unta luar biasa punya besar. Okay, besar gajah ke besar lagi kita tak tahu, besar dia. Jadi aku dah, cabaran hampa tu aku dah sahut. Allah bagi unta sampai Allah kata naqatullah, unta Allah. Bukan dia anak Allah. Bukan Allah pengembala unta. Nak habaq kata unta ni jangan main-main dengan dia. Naqatullah. Surah Al-A'raf ayat 37 sekarang. No? Jadi, kita tengok. Banyak cerita surah Al-A'raf ni. Ayat 74 pun ada cerita. Tapi saya nak baca ayat 37. Al-A'raf 37. Qala ya qaumi i'budullah. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, ya Tuhan, ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kaum tu kita fahamlah, semua nabi-nabi diutus kepada bangsa kaum puak mereka aja. Nabi Muhammad je diutus kepada seluruh manusia. Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Nabi Musa untuk Bani Israel dan juga Qibti. Dia juga dakwah Fir'aun. Dia juga dakwah Haman, Qarun, Qibti. Dia dua bangsa lah. Musa ni. Nabi lain semua kaum tersebut. Sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh. Tak ada bagi kamu Tuhan lain selain Allah. Hampa minta bukti, hampa cabar aku. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti daripada Tuhan kamu. Apa buktinya? Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah dia unta Allah bagi kamu ayah, satu tanda kebesaran Allah. Maka Nabi Saleh pesan dekat ni, kapiak tak apa lagi, jangan buat kekejaman, jangan buat kezaliman, jangan inayah unta. Nabi Saleh kata fadharuha. Dharu makna tarakuha, da'uha. Dharu makna utruku. Dharu makna da'u, biarkan. Fadharuha, biarkan dia ta'kul fi ardillah, makan pada bumi Allah. Kalau dia makan rumput, jangan kacau dia.
Kalau dia minum air telaga, jangan duk usik dia. Jangan duk pergi tengalung dengan batu ke, jangan duk pergi luku kepala dia ke, jangan duk pergi halau, show. Jangan. Biarkan dia makan sesuka hatinya. Ada hari dia makan, dia minum. Contoh Isnin, dia makan rumput, dia minum air, jangan kacau dia. Dia tak kacau hampa, jangan duk kacau dia. Dia besar tapi dia tak pernah mengamuk, dia tak pernah buat apa-apa kat hampa. Hampa jaga dia elok-elok. Sebab dia unta Allah. Hampa minta, hampa kena jaga dia. Wala tamassuha bisu. Jangan sentuh unta ni dengan sebarang benda buruk. Jangan kutuk dia, jangan maki dia, jangan luku dia, jangan katuk dia, jangan pukul dia, jangan cederakan dia, jangan buat apa-apa kat dia. Faham tak? Tapi dia tak makan pokok bunga orang apa semua, dia tak makan. Dia ada padang dia, tempat makan dia, dia makan. Dia minum. Senyap je unta ni, tak pernah kacau orang. Orang yang nak kacau dia. Nabi Saleh kata lagi, kalau hampa kacau dia, hampa usik dia, hampa bagi sakit hati dia, fayakhudhakum azabun alim. Akan kena ditimpakan kepada kamu azabun, azab alim yang sangat pedih. Satu statement yang jelas, ambil faham kata Nabi Saleh. Pasal ni pun dah mula dah duk maki unta, duk kutuk unta. Dan yang teruknya, mereka rancang nak sembelih unta tu. Hak pok-pok jahat ni, kepala-kepala masam ni pun tak boleh tengok unta tu, dia pun geram. Padahal unta ni tak kacau ni apa. Unta ni dia satu mukjizat bagi Nabi Saleh. Kalau mukjizat Nabi Musa kita duk faham tongkat kan. Nabi Saleh mukjizat dia unta, luar biasa. Dia boleh minum sampai kering telaga ni, dia minum. Besar mana dia tak tahulah. Orang tak boleh ambil air hari dia minum. Buat giliak. Saya cerita dah tadi cara dia. Giliak tu. Dan dia ada susu yang banyak. Hari dia minum air, dia keluar susu. Orang boleh main letak timba perah susu. Ni pun tak boleh ambil air di telaga. Tapi boleh perah susu dia. Tak habis-habis. Satu bangsa macam kita di Malaysia ni Melayu. Indonesia Melayu. Petani Melayu. Bangsa Samud tu macam bangsa Melayu. Pakak bawa timba, pakak main duk perah. Duk minum susu dia. Dan ramai yang memeluk Islam. Ramai yang tinggal berhala. Ni pun kata, ya Allah tu yang kata unta Allah tu. Tanda kebesaran Allah kita boleh tengok dekat unta ni. Dia minum air, dia keluar susu berlambak. Perah unta. Kita tak ambil air. Tak apa, kita kemarin kita ambil dah air. Kita ambil untuk 2 hari. Hari ni kita boleh main perah susu dia. Perah tak habis. Macam air zam-zam tu, susu unta ni. Ni ayat. Terima kasih. Saudara Hakim Yuk kongsikan ayat ni. Terima kasih ayat tu lah. Ayat 70. 37. Kan? 73. Mana betul? Oh, ayat 73 saya silap sebut dah no. 73 saya kata apa 37 tadi. Minta maaf tersilap terkali. Baik, ni pun rancang nak bunuh dia. Pasal apa? Dia takut nanti orang duk minum susu dia. Saya pun tak tahu 37 ke 73. Cek baliklah Quran, saya tengok kitab ni macam dia tulis 37. Mungkin penulis kitab tersilap. Dia biasalah kadang-kadang tersilap 73 no? 73. Apa betul balik 73. Ni pun ni jahat. Ni pun takut ramai orang masuk Islam. Asbab unta, dia pun fikir mudah ya. Kita bunuh abang unta ni. Kita bunuh. Orang kafir ni, dia pun fikir macam tu. Minta maaf tersilap nombor no. Memang dalam kitab saya dia tulis 37, rupanya 73. Jadi unta ini menjadi dalil benarnya Nabi Saleh. Ajaran dia betul. Allah Tuhan boleh tengok di situ. Susu dia berlambak. Boleh minum satu kaum tu. Andai kata ni tak bunuh unta ni mungkin akan terus hidup, kita pun boleh minum. Boleh push main Malaysia. Macam air zam-zam. Tak kering-kering. Subhanallah. Jadi mereka rancang nak bunuh unta ni.
Yang bunuh unta ni seorang je. Yang bunuh unta ni seorang je. Tapi reja dia nak bunuh tu diredai oleh orang-orang kafir kaum Samud. Pakat sokong dia. Dia nak bunuh. Orang tahu. Nabi Saleh kata jangan. Nabi Saleh pun tahu rancangan tu. Jangan. Hak lain kata hang bunuh. Hak kafir. Yang bunuh seorang je. Dia disebut Uhaymir Thamud dalam hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi menghuraikan ayat idzim ba'atha ashqaha. Kan ada ayat tu kan? Idzim ba'atha ashqaha. Surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams. Juzuk Amma tu lah. Idzim ba'atha ashqaha. Ingatlah ketika bangun ashqa. Ashqa daripada syaqi. Syaqi celaka. Ashqa manusia paling celaka. Ashqaha. Dalam kaum Thamud tu, manusia paling gedebe. Manusia paling celaka. Manusia paling samsing. Manusia paling jahat. Dia ni bangkit, dia kata aku nak bunuh. Hak lain tepuk tangan. Bunuh. Maka mereka bersubahat. Dalam hal tu mereka bersubahat. Walaupun yang sembelih seorang je. Hak paling kuat, paling ganas, paling celaka lah Quran sebut ashqa. Daripada syaqi. Shin qaf ya syaqi. Paling celaka. Nabi kata nama dia Uhaymir Ats-Tsamud. Rajulun arimun, seorang lelaki yang badan sasa, azizun perkasa, badan sasa, perkasa, dan dia ada geng yang ramai. Dia disebut Uhaymir. Uhaymir Thamud alladhi aqara an-naqah, yang menyembelih unta. Unta dia tak panggil zabah, dia panggil aqara. Aqara pasal ni apa? Sembelih dalam keadaan dia berdiri, cucuk di sini. Kalau kita lembu orang panggil zabah. Sembelih macam tu. Dia seorang je sembelih, tapi kenapa Allah hukum semua? Dan Allah sebut dalam surah Asy-Syams ayat 14, fakadzabuhu, mereka tidak mempercayai Nabi Saleh. Mereka mendustakan kata-kata Nabi Saleh. Dia kata Allah fayakhudzakum bi'adzabun alim, azab pedih nak turun apa. Fakadzabuhu ni pun tak percaya benda tu. Kalau kita kacau unta ni nanti kena azab. Allah nak kena apa? Dia pun tak percaya. Fakadzabuhu, mereka mendustainya. Lepas itu fa'aqaruha, diguna wawul jam'ah, mereka semua menyembelihnya. Fa'aqaruha, depa semua sembelih dia. Wawul jam'ah tu makna semualah. Satu kaum tu sembelih dia semua. Padahal mana boleh semua sembelih, seorang je pegang pisau, seorang je yang potong ni. Uhaymir Thamud, dia tu muka dia merah-merah sikit. Tu dia panggil Uhaymir. Sama ada itu nama, wallahu alam, sebahagian ulama hadis kata bukan nama dia Uhaymir ni, kerana dia punya kulit dia kemerah-merahan. Merah, orang kulit merah. Kan ahmar merah, Uhaymir ni isim tasghir daripada ahmar. Ahmar merah ni merah. Uhaymir. Jangan duk pergi nama anak cucu pula. Jahat dia ni. Yang sembelih seorang saja, tapi kesalahan tu Allah bebankan kepada satu kaum, satu bangsa. Allah kata fa'aqaruha. Depa semua sembelih dia. Awak Allah buat macam tu. Sedangkan dalam ayat lain Allah Ta'ala kata apa? Alla tadhiru wa dhiratu wizra ukhra. Satu kesalahan seseorang jangan dibebankan kepada orang lain. Orang ni buat salah, pasal apa dihukum semua? Kena faham macam ni. Fa'aqaruha, mereka semua bunuh pasal mereka bersekongkol, mereka bersubahat, mereka redha. Mereka duduk sekali dengan dia, dia mangkit idzim ba'atha ashqaha, dia mangkit dengan penuh kecelakaan dia. Dia kata aku nak bunuh, mereka boleh tepuk tangan, mereka tak tegur dia, mereka tak nahi mungkar. Bab mereka kafir tak apa, Allah akan turun azab bukan pasal kafir. Allah turun kerana kezaliman mereka. Mereka setuju dia nak bunuh. Itu bahaya, benda-benda mungkar kena tegur. Kalau kita duduk sekali dalam kemungkaran, duduk senyap, jadi syaitan bisu. Syaitan bisu, duduk senyap, tak tegur, tak apa. Kita juga dipanggil ar-ridha bil maksiyah. Redha dengan maksiat tu maksiat.
Redha dengan kekufuran tu kufur. Redha Uhaimir Thamud nak sembelih unta, kira hampa semua sembelih unta. Fa'aqaruha, mereka semua sembelih. Surah Asy-Syams. Boleh tengok surah Asy-Syams ayat 14. Fakadzabuhu, mereka semua tak percaya kat Nabi Saleh. Fa'aqaruha, mereka semua sekali sembelih unta. Faham apa yang saya nak sampaikan mesej? Benda maksiat, kalau kita redha, kita sporting, kita pun buat maksiat. Kata sebelah rumah kita ni, orang buat tempat pelacuran. Duk balik perempuan pesta seks. Kita tak pernah tegur, kita tak pernah report, kita biar pergi kat Nepal. Biar pergilah. Kita yang tak berzina pun, di sisi Allah, hang pun zina juga. Sebab tak ada nahi mungkar. Habis lemah iman pun mesti ada dalam hati. Tak puas hati, geram, benci kepada kemungkaran. Siapa mampu ada kuasa jadi menteri, jadi orang besar, mungkar kena ubah ikut peranan masing-masing, dipanggil tartib al-adwar. Siapa yang ada kuasa, ubah kemungkaran dengan tangan, dengan kuasa. Peluang ada kuasa, ubah kemungkaran. Tak ada kuasa, macam saya cakap dengan mulut. Rakyat marhin biasa ni, dia pendam dalam hati, ubah dengan hati. Tak boleh redha, tak boleh setuju, tak boleh kata tak apa, biar pergilah. Kita juga dikira redha maksiat itu maksiat, redha kemungkaran itu mungkar, redha dengan kekufuran itu kufur. Sekurang-kurangnya benci dalam hati, tapi yang tu selemah-lemah iman. Baik. Dalam surah Al-A'raf ayat 77 Allah ulang lagi, fa'aqarun naqah, guna wawul jama', mereka semua sembelih unta. Wa'atau an amri rabbihim, mereka melanggar arahan Tuhan. Allah kata jangan, kutuk dia pun jangan, maki dia pun jangan, teruknya hampa ni, sembelih dia. Allah Ta'ala turun azab. Sebelum Allah nak turun azab ni, ada lagi 9 ni, 9 geng, kita panggil pada dulu 6 jahanam, kan dalam ni 6 jahanam. Kaum Thamud ni dia ada 9 kepala masam. Mereka ni rancang, dah sembelih unta, tak kena apa pun, tak ada apa pun. Lah kita try, kita sembelih Nabi Saleh pula. Unta dia sembelih dah, tak ada apa, kita sembelih Saleh, kita bunuh Saleh. Ada 9. Kalau 6 jahanam, ni 9 jahanam mana? Jahat ni bani. Ni buat satu rancangan nak sembelih Tuan punya unta, iaitu Nabi Saleh alaihi salam. Cerita ni tuan-tuan boleh rujuk surah An-Naml, surah Semut, ayat 45 sampai ayat 51. Ayat 45 sampai ayat 51. Secara kalau kita nak ambil ya, kita ambil 49 lah. Surah An-Naml ayat 49. Macam tu. 48 dan 49. Tuan-tuan tengok lah. 48 dan 49 surah An-Naml. Harap-harap semua pekat tengok Quran. 4 pahala, perhati Quran, dapat pahala, faham lagi, pahala lebih. Allah Ta'ala berfirman, وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Di bandar Al-Hijr, di tempat Madain Saleh tu, ataupun sekarang orang panggil Al-Ula, Allah Ta'ala kata di bandar tu ada 9 geng, 9 jahanam ni, 9 puak ni, 9 orang ni, mereka ni jahat sungguh. Yufsiduna fil ard, mereka buat vandalism. Mereka suka merosakkan muka bumi. Suka bagi pecah cermin, suka conteng dinding. Nak 9 ni, jahat ni bani. Geng brutal lah. Geng kapak. Geng apa? Gangster. Gangster 9 orang. Mereka ni suka buat kerosakan. Peras hukut, buat ni. Kapiak lah ni. Wala yuslihu. Mereka tak suka nak perbaik. Kok lah nak pergi perbaik ke. Ada orang je tukang, dia suka perbaik. Tengok paip bocor ke perbaik. Tak, mereka bak perbaik, no. Mereka kira bagi rosak. Hak elok dah bagi rosak. Hak elok bagi rosak. Qalu, mereka 9 orang ni. Mereka kata, taqasamu billah. Jom kita bersumpah dengan nama Allah. Allah juga. Kapiak, tapi Allah juga. Dia kata kita kena bersumpah demi Allah, dengan nama Allah. Lanubayyitannahu. Malam ni kita akan tidur malam dekat rumah Nabi Saleh.
kita akan bermalam di keliling rumah Nabi Saleh. Nak buat apa tu? Nak bunuh Nabi Saleh. Nak bunuh. Malam ni kita pergi rumah Nabi Saleh. Kita kalau boleh kita nak serang dia. Dia duduk tengah tidur. Kita bunuh dia. Wa ahlahu, family dia pun kita bunuh habis. Kita sembelih habis. Senasib dengan unta. Kemudian esok bila orang riuh-riuh, siapa bunuh Saleh, siapa bunuh isteri Saleh, siapa bunuh anak-anak Saleh, kita kata macam ni. Ni perancang tu. Mesyuarat ni apa? Thumma lanaqulanna liwalihi. Kemudian kita akan habaq. Bila orang tanya, kita kata, ma syahidna mahlika ahlihi. Mana kami tahu, kami tak tahu apa Saleh mati ke? Oh, Saleh mati. Siapa bunuh? Dia buat hati kering macam tu. Kita akan nafikan, kita tak tahu, kita tak terlibat. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya orang akan percaya cakap kita. Orang akan percaya. Dia perancang lah malam sekian-sekian nak pergi rumah Nabi Saleh, nak pergi serang hendap, nak pergi bunuh, nak sembelih habis satu family Nabi Saleh. Kita tak dapat pastikan adakah isteri Nabi Saleh Islam ke tak, tapi nampak gayanya isteri Nabi Saleh Islam. Pasal ni nak sembelih isteri dia sekali. Ahli itu mana orang rumah dia lah. Anak-anak Nabi Saleh pun insya-Allah Islam. Ini kita tak pasti. Kalau tak Islam, Allah akan habaq anak dia tak Islam, isteri dia tak Islam. Macam Nabi Nuh, isteri tak Islam, anak tak Islam. Di sini ni pun kira nak sembelih dia, nak bunuh satu keluarga dia. Wa makaru makra. Dia pun boleh buat rancangan. Wa makarna makra. Kami membatalkan rancangan mereka. Wa hum la yash'urun. Dia pun tak sedar. Malam hak dia pun nak bunuh Nabi Saleh. Allah suruh Nabi Saleh keluar. Dia pun duduk keliling rumah, duduk tunggu. Nabi Saleh tak ada. Nabi Saleh dah keluar. Allah kata keluar malam ni pun kena. Fa'akhadathum sayhah. Allah suruh Jibril jerkah, jerit sampai mati habis kaum Saleh. Bukan angin. Satu jeritan yang memekikkan. Jibril ni dia malaikat yang paling kuat. Jibril lah, dia ketua. Dia kalau jerkah, mati satu bangsa. Kita jerakah orang tidur je kan. Orang tidur kita kata, oi, boleh bangkit lah. Tu jaga. Terkejut je. Jibril kalau dia jerakah, jantung boleh pecah, hati boleh pecah, degendam telinga boleh pecah. Mati habis. Dengan jerakah Jibril tu jadi rajfah. Tempat ni pun tu bergegak pula dah. Jadi gempa bumi. Banyak bangunan mereka rosak. Tapi masih ada yang Allah kekalkan untuk kita pergi tengok, ambil iktibar. Jerakah. Malaikat lain tak. Jibril seorang-seorang dia cukup dah. Jibril jangan main-main lah. Kalau perkampungan Sadum, kaum liwat Lut, kaum Nabi Lut tu, Allah suruh Jibril je. Dia cedok guna sayap dia. Birishin min jinahi. Bukan satu sayap. Satu bulu dari sayap. Dia skop tu, satu kampung kat Jordan tu, dia skop dengan satu bulu dia je. Bukan satu sayap dia. Dia ada beratus sayap. Dia guna satu lay bulu dia, dia cedok tu, dia angkat aliha safilha. Bahagian atas turun bawah. Dia terak. Macam kita duk buat, kita duk tengok orang duk buat roti canai ke murtabak ke, dia kalih tu. Dia terak kalih tu. Jangan main-main. Allah Ta'ala tu baru makhluk Allah. Baru bukan Allah. Tu baru makhluk yang diarahkan Allah, Jibril. Kekuatannya luar biasa. Allahu huwal qawiyul matin. Tuhan kita Allah maha kuat, maha perkasa. Jangan main-main dengan Allah. Akhirat nanti, orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa akan menghadap Allah, bukan lagi makhluk. Jangan main-main dengan Allah. Di akhirat nanti, Allah ghadab syadid, murka yang sangat berdahsyat. Lam yaghdab qablahu wala ba'dahu. Akhirat nanti Allah marah tu, marah sungguh-sungguh lah kepada orang kafir. Macam mana kita nak bayangkan, wallahu a'lam. Jadi Allah suruh Jibril jerakah. Jerakah dia, ramai dah mati. Lepas tu jadi gempa bumi. Nabi Saleh dia keluar awal lagi malam tu, musafir. Allah suruh keluar. Dia keluar ke tempat mana saya pun tak pasti, tapi dia selamat, keluarga dia selamat. Kaum Thamud ni, hak kafir ni mati habis. Pasal hampa semua sembelih unta. Hampa semua merancang nak bunuh Nabi Saleh. Allah bubuh dosa tu semua. Kecuali seorang Abu Righal. Kerana dia waktu tu ada di Mekah, di tanah haram Mekah yang Nabi cerita ni. Tapi dia ni pun kafir juga, Abu Righal ni.
Bila dia keluar daripada tanah haram Mekah, dia pun menerima nasib yang sama, dibenamkan Allah masuk dalam tanah. Abu Righal ni ada cerita lain pula. Dia pegang tongkat. Tongkat dia tongkat mah, full mah. Bukan kayu jati ke, kayu cenai ke, kayu apa ada. Tongkat dia tu mah penuh. Dia ada pegang satu tongkat, Allah Ta'ala bagi dia terpenam masuk dalam tanah. Nabi SAW lepas Fathu Mekah ni cerita lain pula. Nabi sampai di satu tanah, Nabi kata di sini adanya tulang belulang manusia yang nama Abu Righal. Dia umat Nabi Saleh. Dia kafir. Waktu kejadian tu dia duduk di Mekah. Maka dia selamat lah. Kan Mekah, wa man dakhalahu kana amina. Siapa masuk Mekah dia aman. Okay, dia selamat. Tapi bila dia keluar, dia kena hukum. Kalau hampa korek, hampa akan jumpa tulang mayat. Nama dia Abu Righal. Dan yang bestnya, dalam ni ada tongkat mah. Panjang. Pasal orang dulu tinggi-tinggi, tongkat pun mesti panjang kan. Orang panjang mesti tongkat panjang. Sahabat kata boleh korek kan. Nabi kata korek. Sebab nak ambil tongkat tu. Dia pun korek, jumpa sungguh mah. Nak buat apa ni? Nak tanam balik? Nabi kata tak. Ambil kat hampa lah. Tapi kena buat keluar zakat tu. Kita kalau jumpa harta karun, harta orang lama-lama dulu-dulu, bila dapat, kita kena terus buat keluar zakat. 5%. 1/5 minta maaf. 1/5 zakat, 4/5 lagi hak siapa yang jumpa mah tu. Khumus dipanggil khumus, 1/5 bayar zakat. Kat pejabat zakat, kat fakir miskin, kita nilai mah tu. Nak mah tu kita nilai, kalau kata 5 juta harga dia, 1 juta kena bayar zakat. 4 juta lagi. Cantik. Itu undang-undang Islam lah. Kalau undang-undang dunia sekarang, jumpa mah ke apa, kena buat macam mana? Boleh ambil tak? Kita kena serah kat balai polis. Jadi hak milik kerajaan. Kalau jumpa, tuan-tuan jumpa satu peti mah, boleh ambil? Saya tak tahulah bab tu. Kalau nak ambil senyap-senyap aja dengan viral. Kita nilai kan, kita timbang. Kalau kata 5 kilo, 1 kilo tu kita bagi zakat. 4 kilo lagi, cantik, kaya-raya kita. Boleh jumpa tak? Ada kemungkinan jumpa? Ada kemungkinan. Sebab tu dalam fiqh digazet bab zakatul rikas. Zakatul rikas makna zakat kod-kod kita jumpa barang-barang mah perak yang ditanam dulu-dulu. Kita panggil harta karun lah, sebab karun ni kan kaya harta korun. Tapi harta korun ni dia di Mesir, dia ada tasik korun. Dalam tasik tu banyaklah harta dia. Habis dah orang ambil. Abu Righal ni dah di Mekah, di satu tempat. Saya pun tak tahulah spesifik tak mana, tapi Nabi balik Mekah, buka kota Mekah. Dalam perjalanan nak balik ke Madinah, Nabi berhenti satu tempat. Nabi tengok tanah, kasyaf, mata Nabi kasyaf. Nabi kata, tang ni. Ni tang ni Abu Righal. Ada tulang dia, ada tongkat dia sekali. Bukan kubur dah, dia dibenamkan dalam tanah. Dia mati lambat. Kaum dia mati kena jerkah dengan Jibril, dia lambat sikit. Sahabat kata, kami korek lah. Korek lah. Korek betul. Kalau saya lah lalu kot mana saya kata tani. Tuan-tuan pun korek. Tak ada pun. Saya kata, bukan tani kot. Kot pula dah. Korek tak. Tani kot. Jenuh korek Jenuh korek Kita tak tahu. Nabi tunjuk tempat tu. Korek memang sungguh. Kerana Nabi tak menipu. Nabi takkan cakap benda yang tak pasti. Nabi kata tang tu. Korek. Jumpa. Dah nak korek tanah Arab kan keras. Kalau saya lah, saya kata tang ni kot. Boleh korek tak? Korek saya tak jumpa. Bila tak jumpa saya kata, rasa tangmu ujung nu. Hampa pergi korek pula dah. Korek tak ada ujung nu. Apa kat fedak. Ustaz ni apa penat kami korek tak jumpa pun. Begitu. Baik, saya baca keterangan. Kita baca laju-laju je lah. Masa nak habis dah. Kita mengaji faraid pula no. Dapat setengah. Berhenti rehat minum-minum Ustaz. Lepas setengah kita masuk lagi. InsyaAllah. Bagi yang berkelapangan. Keterangan, Nabi dan para sahabat sedang menuju ke Tabuk. Tabuk faham no? Perang terakhir berlaku musim panas. Bagi menentang tentera Rom, tapi perang ni tak jadi. Sampai ke Tabuk, tentera Rom ni dia lari masuk Syria, masuk Jordan. Mereka takut. Allah campak dalam hati mereka ketakutan. Walaupun mereka hebat persenjataan, jumlah yang ramai, tapi mereka tengok tentera Nabi, mereka jadi takut satu macam, mereka lari. Jadi perang ni perang yang tak jadi. Di tengah perjalanan, memang tengah lah, kalau kata 800 km nak pergi Tabuk, 400 km duduk tengah-tengah tu RNR, Madain Saleh. Tengah-tengah jalan. Di tengah perjalanan itu,
para sahabat singgah di kawasan yang bernama Hijr. Ashabul Hijr. Dalam Quran pun ada suratul Hijr. Nama surah Hijr, tuan-tuan tengok nota kaki ke, apa makna Hijr, dia akan cerita balik macam yang saya cerita. Untuk berehat sebentar. Hijr ialah perkampungan kaum Thamud. Thamud, Ithmit, semua tu membawa makna qalil. Tempat tu ayak payah nak dapat. Tu yang ni pekorek telaga. Celak hak orang nama Ithmit tu. Piramli Ithmit ulam raja kan. Ithmit tu maknanya celak yang sikit, payah nak dapat. Kalau orang beli pun mahal, orang pakai pun sikit-sikit lah. Tak payah pakai banyak-banyak. Sayang benda mahal. Tapi kita pergi Mekah no Ustaz no. Ustaz Faisal no, kita pergi Mekah. Semua je nama celak dia pun nama Ithmit. Murung pun ni apa. Ithmit ni celak hak paling berkualiti. Sikitnya, sikit kita beli sikit pun mahal dah. Pakai pun orang calik sikit-sikit lah. Pasal payah nak dapat. Mahal. Orang guna sikit-sikit. Qalil lah Ithmit. Tha mim dal tu makna sikit. Kalau orang kahwin ni, orang Arab panggil athmadathu imra'atuhu. Athmadathu imra'atuhu makna isterinya telah mensedikitkan, minta maaf cakap, air maninya. Tu dia. Orang Arab dia ada sebut athmadathu imra'atuhu. Bini dia telah mensedikitkan air maninya. Makna dia tak payah hurai, tuan-tuan faham sendiri. Tu Thamud, kawasan yang qalilul ma', ayak sikit. Celak Ithmit hak betul-betul hak mana saya pun tak tahu. Masuk kedai ni Ithmit, masuk kedai ni Ithmit, masuk kedai ni Ithmit, hak duk dalam plastik Ithmit, hak duk dalam botol Ithmit, aduk semua Ithmit kita pun tak tahu. Beli lah. Tapi kalau sebetul-betulnya Ithmit ni celak hak paling bagus lah. Kalau orang beli pun orang beli sikit, orang guna pun sikit-sikit lah. Benda mahal ni kita tak boleh pakai banyak-banyak. Macam kasturi. Kasturi kan. Kasturi kalau betul dia wangi. Calik sikit lah. Tenyeh-tenyeh. Oh bau sekembuk. Bukan orang bubuh calik. Bubuh banyak-banyak. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit tu lah Thamud ataupun Ithmit. Dapat no? Bahasa Arab. Tu kamu ni. Kaum Thamud. Sebab tempat ni apa? Ayak sikit. Payah nak dapat. Kita ayak ban ada. Sungai ada. Laut ada. Kita macam tu. Ayak banyak. Umat Nabi Saleh AS. Para sahabat mencedok air dari telaga-telaga yang terdapat di kawasan itu yang dahulunya digunakan oleh kaum Thamud. Mereka nak berkelah. Sahabat nak pergi Tabuk jauh lagi. Berhenti berkelah. Mereka cedok. Mereka nak buat syai. Nak baju kopi. Jerang ayak. Mereka memasak ayak. Kampung kita kata jerang ayak. Dan menguli tepung untuk membuat roti. Apabila Nabi sampai di situ, baginda memerintahkan agar air yang sedang dimasak itu dituang. Tak boleh guna ayak tu. Kawasan sial jangan guna. Kalau pilot mati, maknanya jangan celup kaki. Pilot mati, jangan berendam. Tak boleh guna. Pi sekadar nak faham, oh ni tempat dia apa, ambil gambar sikit, jangan duk gelap. Semua muka serius, muka sedih, menginsafkan. Ada ceramah tazkirah pula tuan tu. Tak apa. Ni siap berkemah, berkelah. Ada yang uli tepung. Orang Arab memang macam tu. Dia pun tahu nak pergi Tabuk ni jauh. Bawa bekal. Bawa bekal. Macam saya dulu daripada Syria. Pergi dengan Syekh saya. Nama Syekh Mahir lah. Doktor lah. Doktor Mahir. Dari Syria ni. Naik bas dengan orang Arab. Kami orang Melayu ada 5-6 orang. Kawan-kawan saya. Bawa siap-siap ni. Syekh ni dia bawa roti. Dia bawa jam. Dia bawa teh. Dia bawa dapur. Gas kecil tu. Atas bas boleh jadi kerja. Orang Arab ni pun masak ayak. Atas bas. Minum teh. Nak sampai kan jauh. Mana ada kedai-kedai makan. Roti bawa siap. Bawa jam. Bawa telur rebus. Oh seronok. Kenangan lah. Kami ni hak muda-muda tak tahu tak bawa apa. Kami duduk pediah. Syekh bawa banyak. Bawa punya banyak. Saya, Ustaz Amri. Kami makan atas bas. Duduk geng belakang. Kami ambil kursi belakang. Minum teh panas apa semua. Berkelah atas bas. Kalau bas berhenti pun turun bawah. Tuang ayak apa semua sikit. Nyala api. Macam itulah. Tapi Nabi tak bagilah berseronok-seronok di tempat azab. Mereka memasak air dan menguli tepung. Uli tepung pun guna ayak tu juga. Uli-uli tepung untuk membuat roti.
Apabila Nabi sampai di situ, baginda memerintahkan agar air yang sedang dimasak itu dituang dan tepung yang diuli dijadikan makanan untuk unta saja. Bagi unta makan tak apa. Tepung, unta makan tepung. Unta Arab jangan main, sampah boleh makan. Baginda melarang meminum dan memakan roti di situ kerana kawasan itu pernah menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda juga melarang mereka dari memasuki kawasan yang ditimpa azab kecuali dalam keadaan menangis. Kalau tak menangis pun buat-buatlah menangis. Buat menangis. Mengambil iktibar darinya. Jangan masuk untuk berseronok-seronok. Baginda bersabda, "Inni akhsha ayusibakum ma asabahu." Muttafaqun alaih. Artinya aku bimbang kamu juga ditimpa azab seperti mereka dahulu. Kalau Mesir dia ada tasik Qarun kan. Boleh pi, saya pun pi, tapi saya pesan tak payah lama-lama lah tahun ni. Kita bukan nak seronok-seronok, tak payah lama-lama. Kita tangkap gambar apa semua buat kenangan. Kita bagi tazkirah ringkas, kita toyah. Tak salah duk seronok makan es krim dekat tasik Qarun, tak payahlah, tempat lain banyak lagi. Tempat lain banyak lagi. Macam tu lah. Kemudian Rasulullah SAW mengajak para sahabat bergerak ke hadapan dan mereka dibawa melawat sebuah telaga iaitu tempat unta Nabi Saleh minum air. Oh, Nabi jadi macam pemandu pelancong. Nabi kata, mai tengok telaga hak banyak-banyak ni, mai tengok. Ni unta Nabi Saleh minum air. Boleh lah, maknanya berceramah, tazkirah tu boleh. Berseronok-seronok yang tak boleh. Ini punya fake melancong ke tempat azab. Di situ baginda bercerita panjang lebar tentang unta Nabi Saleh alaihissalam. Baginda bercerita dengan terperinci sambil menunjukkan jalan mana yang dilalui oleh unta itu ketika datang meminum air dan jalan mana pula yang dilaluinya ketika pulang. Unta ni dia pelik sikit. Dia main jalan lain, dia balik jalan lain. Macam kita pergi raya kan. Sunat pi masjid jalan lain, balik jalan lain. Nabi kata unta Nabi Saleh, dia main kot lorong ni, dia main minum. Selesai dia minum semua, dia nak balik ke kandang dia lalu jalan lain pula. Nabi duk tunjuk kot ni, kita pun tak tahu. Nabi ni kita kata hebat Nabi Muhammad. Dia tak hidup zaman tu, tapi dia tahu. Sejarah-sejarah ni Allah bagi dia tahu. Baginda juga bercerita tentang Abu Righal yang terselamat dari azab kerana berada di dalam tanah suci Mekah. Selepas keluar dari tanah suci Mekah, dia juga menerima nasib yang sama seperti kaum Thamud yang lain. Itu menunjukkan Mekah merupakan tanah suci sebelum Nabi Ibrahim lagi. Orang tahu dah tanah suci Mekah. Kita baca semalam Qailun kan. Qailun pun dihantar ke Mekah. Qailun umat Nabi Hud, kaum Ad. Jadi Mekah ni bukan sejak Nabi Ibrahim, cuma dia mengisytiharkan semula aja. Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah. Dia lepas orang dah lupa dah, dia isytihar semula. Mekah ni, Kaabah ni sebelum Nabi Adam turun ke bumi lagi, Kaabah tu dah wujud, dibina oleh malaikat. Kerana Nabi Saleh dan kaum Thamud sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita berhenti rehat untuk sarapan sikit. Lagi 8.30 insya-Allah saya akan guna FB Live juga untuk ajak cara kira faraid bagi yang berkelapangan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.